Assalamualaikum, nama saya Miza Nasrin Afrina binti Zulkifli dari kelas DPH 3C. Nombor matrik saya DPH 2020-25467. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan pertunangan dalam Islam. Menurut konsep pertunangan dalam Islam ialah sesebuah hubungan perlu bertunang terlebih dahulu sebelum berkenalan dengan lebih rapat dengan pilihan hati mereka. Ia tidak lain adalah untuk menjaga kesucian sesebuah hubungan agar diredai oleh Allah. Bertunang adalah satu adat yang telah diamalkan oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam. Ianya diterima pakai oleh masyarakat Islam sebagai satu ibadat. Pertunangan di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-khitbah yang bermaksud meminta seseorang lelaki kepada seseorang perempuan untuk menikah dengannya. Bertunang hukumnya ialah sunat dan ada yang menyatakan ianya adalah harus. Pertunangan dalam Islam bermaksud mengikat janji sebelum menjadi suami dan isteri. Pertunangan dalam Islam ialah bertujuan untuk mengenal akhlak dan sifat pasangan sebelum diadakan akad nikah. Ia dapat membantu dalam menguatkan hubungan cinta serta mempersiapkan diri masing-masing sebelum mengalami alam perkahwinan. Pertunangan adalah mukaddimah kepada perkahwinan, iaitu dengan melamar wanita untuk dijadikan bakal isteri atau meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi isteri kepada pihak lelaki. Bertunang juga membawa makna menzahir dan mengiklankan kemahuan seseorang lelaki untuk berkahwin dengan seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Emilia binti Ruslan dari kelas GP3C, pemegang kad matrik DPH 202024-606. Hari ini saya akan membentangkan hukum-hukum pertunangan dalam Islam. Hukum yang pertama, hukum pertunangan adalah dibolehkan, iaitu diharuskan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada dosa-dosa bagi kamu untuk meminang wanita-wanita itu dengan sindiran ataupun kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Surah Al-Baqarah ayat 235. Dalam Islam, meminang seorang itu yang akan dinikahi hukumnya adalah harus dengan ketentuan syarak. Yang kedua, hukum menghebahkan pertunangan. Hukum menghebahkan pertunangan hukumnya harus, manakala sunat ialah menghebahkan pernikahan berdasarkan dalil yang sah. Ini kerana menghebahkan pertunangan itu tak semestinya wajib lah, sebab kita pun tak tahu kita punya pasangan yang kita tu kekal ataupun tidak. Manakala sunat ialah menghebahkan pernikahan kerana ia merupakan sesuatu yang baik, sebab dia dah jadi macam dah jadi pasangan suami isteri yang sah. So bukan lagi harus lah, tapi seelok-eloknya disunatkan. Rasulullah juga pernah bersabda, hebahkanlah berita pernikahan ini dan palungkanlah gendang. Iaitu, sebaik-baiknya kita menghebahkan suatu pernikahan kerana pernikahan itu merupakan sesuatu yang baik. Yang ketiga, melihat bakal tunang. Melihat perempuan yang akan dinikahi digalakkan, bahkan disunatkan oleh agama. Biasanya untuk melihat bakal tunang ni, kalau perempuan biasanya yang berpudar lah. Kerana meminang calon isteri merupakan pendahuluan pernikahan. Yang tu kita tahulah. Sedangkan melihat calon isteri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa batas anggota yang boleh dilihat. Antaranya ialah wajah, telapak tangan dan kaki serta bentuk tubuh badan. Dengan demikian, dapatlah kita mengetahui kecantikan dan keindahan tubuh badan supaya pihak lelaki tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang keempat, hukum pemberian hadiah dalam pertunangan. Hukum memberi cincin yang kita biasa tahulah kan. Cincin tu biasanya dah jadi macam satu benda yang wajib bagi kita. Sedangkan sebenarnya tak wajib. Dia macam bagi hadiah je. Hukum memberi cincin hanyalah kebiasaan. Namun seorang lelaki dibolehkan memberi hadiah ataupun cenderamata kepada tunangannya. Maknanya baiklah kalau kita memberikan hadiah ataupun hadiah apa-apa je lah untuk pertunangan. Tetapi sekiranya pihak lelaki membatalkan pertunangan di kemudian hari,
maka ia tidak dibenarkan untuk mengambil kembali hadiah tersebut kerana dia dah jadi macam bagi kita macam buruk siku lah kalau biasa orang Melayu dengar kan, buruk siku. Okey. Akhir sekali ialah hukum batalkan pertunangan. Okey. Tunangan atau perpindangan hanyalah janji seorang lelaki akan menikahi seorang wanita dan merupakan langkah awal dalam mempersiapkan suatu pernikahan. Okey, berdasarkan hal tersebut, maka dibolehkan untuk pertunangan diputuskan sekiranya terdapat beberapa konflik terhadap salah seorang daripada salah satu pihak. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Hairunisa binti Hairuddin dari kelas DPIH 3B. Pada video ini saya akan memberitahu mengenai dalil hukum pertunangan mengikut Islam. Yang pertama, maksudnya lihatlah perempuan itu dahulu kerana ia akan lebih mengekalkan kasih sayang antara kamu berdua. Riwayat Al-Tirmizi. Kedua, maksudnya ketika aku bersama-sama Rasulullah SAW, seorang lelaki telah menemui baginda, lalu memberitahu bahawa dia akan mengahwini seorang perempuan Ansar. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Adakah engkau melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Baginda bersabda, "Pergilah lihat perempuan itu kerana pada mata Ansar terdapat suatu kelainan daripada mata perempuan lain yang mungkin tidak menarik hatimu." Riwayat Muslim. Ketiga, bermaksud apabila seseorang daripada kamu ingin meminang seorang perempuan, tidaklah salah melihatnya dahulu jika tujuan melihat itu untuk meminang walaupun tidak diketahui oleh perempuan. Riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira binti Mat Malik dari kelas DP3C, pemegang kad matrik DPH 2020256464. Saya akan menerangkan tentang syarat-syarat pertunangan. Syarat yang pertama ialah berjumpa dengan wali wanita atau mahram wanita, yang bermaksud wali wanita adalah yang terdiri daripada kalangan mahramnya, terutama ayah, abang, pakcik sebelah ayahnya atau ibunya, dan siapa sahaja mahramnya yang berkaitan dengan wanita tersebut. Adalah dilarang sama sekali untuk bertunang sekiranya tidak diketahui oleh wali wanita tersebut. Bagi syarat yang kedua ialah pertunangan tersebut perlu dirahsiakan. Islam melarang terhadap tindakan menghebahkan pertunangan. Tidak dibenarkan sama sekali membuat hebahan berkenaan pertunangan. Secara logiknya, jika pernikahan antara kedua pasangan tidak jadi, maka pasangan kedua belah pihak akan menanggung malu yang boleh mengakibatkan maruah antara kedua belah keluarga tercemar. Bagi syarat yang ketiga ialah bertunang dengan wanita yang dibenarkan syarak. Antara wanita yang tidak boleh dipinang mengikut syarak adalah wanita yang talak 1 dan 2 serta ada kemungkinan rujuk, wanita yang kematian suami dan wanita yang belum habis iddahnya iaitu sebanyak 3 kali suci serta wanita yang sudah diceraikan dengan talak 3 dan belum habis tempoh iddahnya. Manakala syarat yang terakhir iaitu syarat yang keempat ialah tidak meminang tunangan lelaki lain. Islam tidak membenarkan mana-mana lelaki meminang tunangan saudara seislamnya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud mukmin itu bersaudara, tidak halal baginya membeli di atas pinangan saudaranya sehinggalah mereka diputuskan. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyatul Hajar binti Anwar daripada kelas DPIH 3B. Saya ingin menerangkan tentang kesimpulan hukum pertunangan menurut Islam. Seperti yang kita dengar tadi, hukum bertunang menurut hukum syarak adalah harus. Hukum syarak turut menyediakan garis panduan di mana ianya harus dilakukan dalam keadaan si perempuan itu mestilah bukan dalam milikan orang lain, sama ada isteri ataupun tunangan orang lain. Dan si perempuan itu tidak berada dalam tempoh iddah talak raj'i. Tetapi jika si perempuan berada dalam keadaan iddah, talak bain ataupun wafat, maka harus disampaikan hasrat pertunangan itu secara sindiran sahaja.
tidak boleh dibuat secara terang-terangan ataupun nampak bersungguh-sungguh untuk melangsungkan pernikahan. Di dalam Islam, tidak bermakna orang lelaki tidak boleh berhubung dengan wanita. Kita perlu menjaga hukum hakam dan adab-adab yang berkaitan dengan perhubungan antara lelaki dan perempuan, terutamanya mereka yang telah bergelar tunang orang. Perkara yang dilarang ialah perhubungan yang tidak beretika serta melanggar batas-batas syarak. Hukum harus meminang atau bertunang secara maqasid al-syariah mempunyai hikmah yang tersendiri, seperti memberi peluang kepada pihak lelaki ataupun perempuan untuk memilih pasangan hidup soleh dan soleha. Dan dengan ini secara tidak langsung dapat melahirkan zuriat berketurunan yang soleh dan soleha, dan dapat melahirkan hamba Allah yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.